Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Di sini, sebelum memulakan pembelajaran, cikgu ingin memperkenalkan diri. Nama cikgu ialah Nurul Amira Izzati. Di sini, pelajar juga boleh memanggil cikgu, Cikgu Amira. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menyenaraikan jenis-jenis kata penguat yang terdapat di dalam bahasa Melayu dengan tepat. Yang kedua, murid-murid juga dapat membina 3 ayat kata tugas berdasarkan penggunaan kata penguat yang tepat mengikut jenis kata penguat yang terdapat di dalam bahasa Melayu. Terima kasih ayah kerana bawa saya ke Dusun Datuk hari ini. Saya berasa sangat gembira. Ayah tahu kamu gembira sebab kamu amat suka makan buah durian. Cuba kamu rasa buah durian ini. Rasanya agak pahit. Rasanya agak pahit tetapi manis berlemak juga. Sedap benar rasanya. Baiklah, semua pelajar telah menontonkan video tadi. Di dalam video tersebut mengandungi kata penguat. Maknanya, hari ini topik pembelajaran kita adalah mengenai kata penguat dalam bahasa Melayu. Baiklah, cikgu teruskan dengan definisi kata penguat. Apa itu kata penguat? Kata penguat ini adalah perkataan yang mendahului dan mengikuti kata adjektif ataupun frasa adjektif. Apa itu frasa adjektif? Seperti yang telah cikgu terangkan pada hari-hari sebelumnya, kata adjektif ini seperti cantik, menunjukkan sifat. Lagi comel, bijak dan sebagainya. Di sini, kata penguat ini juga tergolong dalam kata tugas. Kata tugas itu apa? Kata tugas itu merupakan satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Kemudian kata penguat ini juga hadir pada ayat, klausa dan juga frasa. Baiklah pelajar, di sini cikgu nak terangkan kata penguat ini juga boleh hadir pada prafrasa dan juga pasca frasa. Apa itu prafrasa dan juga pasca frasa, cikgu akan terangkan sebentar nanti, okey? Di sini kata penguat ini cikgu nak tegaskan di sini kata penguat ini merupakan perkataan yang mendahului kata ataupun frasa adjektif. Kemudian apa fungsi kata penguat? Kata penguat pun memainkan peranan penting yang berfungsi untuk menguatkan makna bagi kata adjektif. Kemudian yang tadi cikgu tanya, apa itu kata prafrasa? Prafrasa itu merupakan sejumlah perkataan yang hadir sebelum atau selepas frasa nama, kerja, adjektif dan juga frasa sendi nama. Manakala kata
pasca frasa merupakan perkataan yang hadir sesudah frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa sendi nama dan juga frasa adjektif. Baiklah, cikgu teruskan dengan selanjutnya mengenai terdapat 3 kata penguat, iaitu kata penguat yang pertama adalah kata penguat hadapan, yang kedua adalah kata penguat belakang dan yang ketiga adalah kata penguat bebas. Ketiga-tiga kata penguat ini berfungsi dalam mengutamakan maksud yang terkandung dalam kata dan juga frasa adjektif. Baiklah, kita terus ke seterusnya. Baiklah, yang pertama cikgu akan terangkan mengenai kata penguat hadapan. Apa itu kata penguat hadapan? Kata penguat hadapan ini merupakan perkataan yang terletak di hadapan kata atau frasa adjektif. Contohnya adalah seperti terlalu, paling, cukup, agak, makin ataupun kurang. Baiklah, di sini cikgu telah membuat satu akronim bagi memudahkan para pelajar untuk mudah mengingati apa itu kata penguat hadapan. Di sini cikgu telah menggunakan akronim P, A dan juga T, di mana P ini pipi, 2 ali, itu ali dan yang ketiga T itu adalah tembam, maknanya pipi, ali, tembam. Di sini PAT ini telah menunjukkan paling, agak dan juga terlalu. Pelajar cuma perlu hafalkan ketiga ini untuk mengetahui kata penguat hadapan. Di sini iaitu paling, agak dan juga terlalu boleh diikuti dengan perkataan sekali. Contohnya adalah agak cantik sekali, agak cantik sekali. Baiklah, seterusnya bagi contoh perkataan yang menggunakan kata penguat hadapan ini, para pelajar, ayat pertama adalah baju di pasar raya itu terlalu mahal. Yang kedua, kata penguat yang kedua adalah kata penguat belakang. Kata penguat belakang itu merupakan perkataan yang terletak di belakang kata ataupun frasa adjektif. Antara kata penguat belakang adalah sekali, benar, betul, nian. Ada 4. Yang pertama adalah sekali, yang kedua adalah benar, yang ketiga adalah betul dan yang keempat adalah nian. Di sini cikgu juga turut menyediakan satu akronim bagi memudahkan pelajar untuk mengingat mengenai kata penguat belakang, iaitu Siti beli buku novel. Di sini Siti itu S di depannya telah menunjukkan sekali, yang kedua beli telah menunjukkan benar, yang ketiga buku telah menunjukkan merupakan akronim bagi perkataan betul dan yang keempat adalah novel yang menunjukkan bagi akronim perkataan nian. Di sini cikgu telah sediakan satu contoh mengenai kata penguat belakang, iaitu ayat yang pertama, pendapat murid itu baik sekali. Di sini perkataan sekali tersebut telah diletakkan di belakang kata ataupun frasa adjektif iaitu baik. Yang kedua, nyaman nian udara di puncak pusat peranginan tanah tinggi. Di sini juga perkataan nian jenis kata penguat yang ketiga ialah kata penguat bebas. Apa itu kata penguat bebas? Kata penguat bebas ini merupakan perkataan yang terletak pada kedudukan bebas, iaitu boleh hadir di hadapan ataupun di belakang ayat atau frasa adjektif. Maknanya, dia boleh hadir di hadapan dan juga boleh hadir di belakang. Dia tak terikat sama ada kata penguat dia adalah hadapan ataupun belakang. Dia tidak kisah. Antara kata penguat bebas ini adalah amat, sangat dan sungguh. Contoh ayatnya yang cikgu boleh berikan. Ayat yang pertama adalah beg pakaian yang dibawa oleh Ali sangat berat. Di sini
perkataan sangat tersebut telah diletakkan di hadapan kata adjektif. Manakala ayat yang kedua iaitu beg pakaian yang dibawa oleh Ali berat sangat. Di sini perkataan sangat tersebut telah diletakkan di belakang kata adjektif. Maknanya kedua-dua ayat ini adalah betul, boleh digunakan dalam kata penguat bebas. Baiklah, cikgu juga turut membuat akronim bagi kata penguat bebas ini, iaitu Siti Alah Sotong. Di sini S tersebut telah menunjukkan sungguh, A tersebut telah menunjukkan amat, dan yang S seterusnya telah menunjukkan sangat. Sungguh, amat dan sangat. Di sini bagi SES itu iaitu sungguh, amat dengan sangat tidak boleh diikuti oleh perkataan sekali. Maknanya salah, tidak boleh digunakan dalam ayat. Contohnya adalah sungguh baik sekali, sungguh cantik sekali, sungguh tinggi sekali. Maknanya tidak boleh digunakan sama sekali dalam kata penguat bebas atau sebagainya. Okey, baiklah, seterusnya terdapat juga unsur-unsur penguat yang boleh hadir berderitan sebelum kata adjektif. Baiklah, contohnya adalah sungguh amat merdu, sungguh kurang sopan, terlalu amat pedih. Di sini kita dapat lihat melalui buku Tata Bahasa Dewan pada muka surat 390. Contoh ayat yang cikgu boleh berikan, suaranya sungguh amat merdu. B, perangainya sungguh kurang sopan. Dan C, kata-katanya terlalu amat pedih. Baiklah, tadi cikgu telah terangkan mengenai kata penguat, apa itu definisi kata penguat, apa itu jenis-jenis kata penguat dan kelompok kata penguat. Di sini cikgu telah sediakan soalan bagi pelajar semua jawab. Yang pertama, contoh soalan yang pertama berbunyi sebegini. Sambal tumis itu paling sedap. Apakah ayat ataupun apakah kata penguat bagi ayat tersebut? A, kata penguat belakang. B, kata penguat bebas. Ataupun C, kata penguat hadapan. Yang kedua, kereta yang dipandu oleh Jazeman sungguh laju. Yang kedua, kereta yang dipandu oleh Jazeman laju sungguh. Apakah jenis kata penguat bagi ayat tersebut? A, kata penguat hadapan. B, kata penguat bebas. Ataupun C, kata penguat belakang. Baiklah, yang ketiga, ayat yang manakah yang betul bagi kata penguat belakang? A, kraf tangan itu amat cantik. B, cantik benar rantai mutiara ini. C, pendapat murid itu baik sekali. Manakah jawapan yang tepat bagi Baiklah, pelajar semua telah menjawab ketiga-tiga soalan. Seterusnya, cikgu akan bincangkan jawapan mengenai kata penguat. Yang pertama, ayat tadi, sambal tumis itu paling sedap. Apakah kata penguat bagi ayat tersebut? Kata penguat bagi ayat tersebut adalah jawapannya C, iaitu kata penguat hadapan. Kenapa jawapannya C? Kerana perkataan di situ, jika pelajar lihat sambal tumis itu paling sedap, di mana perkataan paling tersebut telah mendahului bagi kata ataupun frasa adjektif iaitu sedap. Di sini paling telah menunjukkan kata penguat hadapan. Baiklah, yang kedua,
Jawapan bagi kata penguat ayat yang kedua adalah B, iaitu kata penguat bebas. Kenapa cikgu cakap jawapannya adalah B? Kerana di sini kita dapat lihat ada dua soalan. Yang pertama, kereta yang dipandu oleh Jazeman itu sungguh laju. Ayat yang kedua, kereta yang dipandu oleh Jazeman laju sungguh. Maknanya perkataan yang kita fokuskan di situ adalah perkataan sungguh laju dan juga laju sungguh. Baiklah, tadi para pelajar telah mengetahui mengenai definisi dan juga ciri-ciri kata penguat kan, dan juga cikgu telah berikan latihan untuk anda semua jawab dan berserta dengan jawapan yang telah cikgu berikan. Di sini cikgu nak merumuskan topik pembelajaran kita pada hari ini mengenai kata penguat. Di sini cikgu nak beritahu kata penguat ini merupakan salah satu jenis yang tergolong dalam kata tugas. Kata penguat ini merupakan perkataan yang mendahului dan mengikuti frasa ataupun kata adjektif. Contoh apa yang tadi cikgu beritahu, kata adjektif itu seperti cantik, lagi apa, gemuk ke, yang menunjukkan sifat. Kemudian dalam bahasa Melayu terdapat 3 jenis kata penguat yang cikgu telah terangkan tadi. Apa itu kata penguat? Yang terdiri daripada kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan juga kata penguat bebas. Ketiga-tiga kata penguat ini memainkan peranan penting dalam menguatkan lagi maksud kata adjektif. Okey, sekian daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih.